Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan sambung bagi sesi perkongsian berkaitan dengan Google Classroom. Sesi ketiga kali ini kita akan sambung iaitu bagaimana kita menambah student ataupun peserta dan juga kita nak tambah teachers ataupun educator. Jadi seperti biasa tuan-tuan, ini paparan yang kita akan gunakan, iaitu kita gunakan browser Google. Lepas tu untuk masuk ke Classroom, kita pergi ke bahagian Google Application kat sini, dia ada ikon titik 9 titik itu. Kita klik kat sini. Okey, kita guna cara ni pula kali ni, Kita klik. Okey, lepas tu kita pergi ke ikon Classroom. Okey. Lepas tu kita kena ingatlah paparan kita, kelas mana yang kita telah wujudkan itu. Okey, ini dia. Kita masih bekerja dengan gunakan Revolusi Industri 4.0, iaitu tajuk yang dijadikan sampel untuk kita bengkelkan bagaimana menghasilkan kelas Google Classroom. Tajuknya ialah Revolusi Industri 4.0. Kita klik kat sini tuan, kena klik. Okey, kat sini. Okey, kita klik. Okey. Baik, sekarang ini kita pada sesi yang kedua, kita telah belajar bagaimana kita bekerja menggunakan classwork, iaitu kita gunakan create, dan kita telah melaksanakan assignment, kita dah berikan quiz, kita dah laksanakan pemberian soalan kepada kita punya peserta, kemudian kita sertakan material, kita gunakan use post. Jadi untuk sesi hari ini, kita akan lihat pula fungsi yang ketiga, iaitu bagaimana kita menambah, sama ada kita tambah teachers ataupun tambah student, tuan-tuan dan puan. Itu nanti kita akan, hari ini kita akan belajar bagaimana nak tambah peserta. Okey tuan-tuan. Jadi teachers kat sini fungsinya ialah dalam konteks kita sebagai SIP, kemungkinan kita ada beberapa rakan SIP atau SIC yang berperanan sebagai facilitator untuk pembelajaran ini. Pembelajaran ini sekarang ialah tajuknya Revolusi Industri. Katakan dekat sini saya nak tambah SIP, jadi kita kena ingatlah email rakan-rakan kita atau SISC. Katakan kat sini kita ni ada okey, saya type Jupiter Liza SISC, katakan dekat sini, saya klik. Okey, saya dah masukkan add. Katakan saya nak invite lagi. Saya tak puas hati tuan-tuan sebab jadi itulah, kita letakkan email rakan kita selaku, sama ada dia sebagai facilitator ataupun sebagai penyedia modul. Jadi kita invite mereka, dan dia boleh dibuat pada bila-bila masa. Katakan tadi ini saya dah tambah Jupiter Liza, katakan nanti saya teringat saya nak tambah seorang lagi, saya hanya tekan saja kat sini, klik saja invite teachers. Okey, kalau kita dah tambah, kita nampak dekat sini dia dalam dim, dia tak terang macam mana yang saya punya. Ini menunjukkan bahawa rakan ataupun teachers yang kita tambah tadi itu dia belum terima invite kita, jemputan kita, undangan kita. Nanti dia akan keluar sepatutnya dalam email. Sebenarnya bila saya tambah saja, dia automatik hantar email kepada pemegang akaun ini. Kat sini Jupiter Liza. Jadi Liza nanti dia akan dapat email, dia akan buka, dia terima. Dia terima, nanti yang ini akan terang lah. Katakan saya nak tambah kepada Azman Bakar, AZMAN. Okey, Azman ini Azman Safi'i, saya lah, tak apalah, katakan contohlah, ini kata orang lain. Saya klik kat sini, saya invite, kita nak tunjuk tuan-tuan macam mana dia keluar nanti. Okey, ini sedang di-invite tuan-tuan, ini untuk teachers. Sedang di-invite sekarang ni saya lah. Okey, apa yang saya buat sekarang ni, saya boleh lihat. Saya klik dekat sini, saya type new incognito. Okey, saya pergi ke akaun saya, Gmail. Okey, saya sign in. Kat sini Azman Safi'i tadi kan, ada kat sini, ini akaunnya.
Okey, saya tekan next. Okey, saya tekan next. Okey, saya pergi dekat email saya ataupun sesiapalah yang berkenaan. Saya tekan emailnya. Okey, nanti kita akan dapat lihat jemputan atau undangan kita sebagai teacher macam ni. Azman Syafiee ada new kat sini. Invitation to co-teach Revolusi Industri 4.0 SLT MLT PDPLI. Jadi apa yang dibuat oleh teacher berkenaan ataupun rakan kita yang dapat undangan tersebut, dia akan klik. Lepas tu saya akan tekan join. Okay. Saya akan tekan join. Okay. Yang ini dia beritahulah. Dan ini ialah pemilik akaun. Saya gunakan akaun Edidik. Sekarang ni saya gunakan akaun Gmail biasa. Jadi saya tekan join. Lihat bila saya tekan join saja. Okay, saya sorokkan yang ni. Okay, accept. Okay, bila tekan join, kita kena accept lah. Okay, Azman Syafiee ini kita kena accept. Okay. Kita akan terus masuk dalam paparan yang sama macam mana owner yang asal. Ini saya ni. Nampaknya pakai baju warna hijau. Okay. Sebagai co-teacher. Co-teaching. Dekat sini, ini akaun yang asal. Okay. Bila saya refresh. Kita lihat kat teachers. Nampak? Dah terang. Yang ini dia warna kelabu. Dim. Sebab Liza belum terima undangan lagi. Okay, kat sini kita boleh tambah seberapa ramai co-teacher ataupun facilitator untuk modul yang kita buat ni. Okay. Cuma tuan-tuan kena ingat, apabila nama dah ada sebagai teacher, dia tak akan dan tak boleh keluar add sebagai student. Okay. Setakat ni jelas tuan-tuan. Saya tunjukkan bagaimana kita tambah people kat sini. Dan pada bila-bila masa, kita boleh remove dia. Andai kata dia dah pindah. Ataupun katakan kita dah merasakan bahawa kita nak serah tugas tu kepada orang lain untuk jadi owner kepada topik yang sedang kita bincangkan ini, kita boleh klik dan kita boleh make class owner. Maknanya orang itu jadi sebagai owner yang baru lah. Ini kalau kita nak email. Jadi kat sini bila kita klik saja untuk co-teaching ni, untuk kita tak ada sebab ni kita. Co-teaching ni dia ada 3 menu. Kita boleh email, kita boleh remove, kita boleh make class owner, sama juga dengan Jupiter Liza ni. Dia cuma dua sebab apa? Sebab dia belum terima lagi. Jadi kita boleh dua saja. Remove dia, kita boleh email dia. Baik, kemudian sekarang ni student yang paling kritikal. Untuk student, terdapat dua cara bagaimana kita boleh invite student. Cara yang paling mudah ialah bila kita berikan kod saja tuan. Kita ini bahagian student ni, kita cuma pergi ke bahagian setting ni, setting. Okey. Lepas tu kat sini ada bahagian general. Kita nampak kat sini ada class code. Kita boleh besarkan, kita boleh display. Okey. Dan kita boleh copy dan kita boleh pastekan dalam mana-mana platform, sama ada Telegram ke ataupun dalam WhatsApp. Okey. Ini caralah bagaimana, cara yang paling mudah sekali iaitu kita berikan kod kepada kita punya peserta. Okey, kalau tuan-tuan nak advance lagi, kita buatkan dia punya QR code. Jadi mereka scan itu masuk. Jadi yang itu nantilah kita cuma saya nak tunjukkan bagaimana kita nak tambah peserta. Okey, jadi kat sini kita ada class code DQQJ3J yang ini. Okey tuan-tuan. Sekarang saya nak buat demo tuan-tuan. Saya nak buat demo yang sebenar-benarnya. Saya nak share bahan ini nanti kepada rakan PGB bawah bimbingan saya lah. Jadi sekarang ni saya akan copy yang ini tuan-tuan. Saya akan buat demo. Saya akan copy. Okey. Ataupun kita beri kepada rakan SIP Johor lah. Okey. Baik. Okey. Ini saya dah copy tuan-tuan. Saya dah copy tadi ingat Okay, saya pergi ke Telegram. Okey. Ini Telegramnya, saya tunjukkan. Okey, saya besarkan sikit window-nya.
Lepas tu saya pilih grup yang saya nak share, katakan saya nak share kepada grup Prisma Johor. Okey, Prisma Johor tak, kita pilih J Prisma lah. Okey, katakan kat sini. Okey, ni dia. Okey. Apa yang saya buat ialah saya akan type message supaya mereka faham kepada rakan SIP Johor. Baik, jadi sekarang ini saya kena type something lah supaya mereka tahulah, taklah terkejut nanti kan. Kepada rakan-rakan SIP Johor, saya sertakan link berkaitan revolusi industri 4.0. Ini kita beritahulah, ini bukan bahan yang real, ini bahan dummy sebagai bahagian dari latihan menghasilkan Google Classroom. Okay. Lepas tu kita beritahu dia apa nak dibuat, iaitu sila, ini contoh bagaimana kita nak mudahkan rakan-rakan kita lah, kalau PGB ke ataupun SIP, SIC. Okay. Sila klik link berikut. Okay. Seterusnya, okay, masukkan, tekan butang join, tekan butang join, J-O-I-N, join, okay, join, dan masukkan kod, plus, ataupun Ctrl V, okay, contoh gitulah. Okay, jadi kita nak bagi link sekarang ni tuan. Link ni ada di mana, kita kena lihat linknya, ada di, kita kena copy lah link tu daripada Classroom. Sekejap. Okay, kita pergi dekat sini, Classroom. Okay. Google, kita copy dia punya URL, kita nak mudahkan tugas mereka sebenarnya bukan apa. Ini dia, Classroom. Tapi bagi mereka yang dah biasa gunakan Classroom, mereka tahu macam mana nak pergi ataupun nak buka Classroom. Tapi yang kita anggaplah untuk mudahkan semua pihak, jadi kita berikan link juga. Ctrl C kat sini, kita copy, Ctrl C. Lepas tu kita pergi dekat Telegram semula. Okay. Kita pastekan link ni supaya nanti mereka mudahlah. Gini. Lepas tu kita send. Dah. Itu saja. Jadi bila mereka klik, nanti mereka akan masukkan kod dan mereka akan jadi peserta kita. Jadi untuk itu, untuk hari ini saya rasa cukup setakat ini saja dulu. Saya tunjukkan cara bagaimana kita nak menambah sama ada teacher ataupun kita nak tambah dan juga tambah student. Okay, jadi untuk teacher agak mudah. Kita cuma masukkan email mereka saja dan kita send, dan kalau nak pantas lagi kita maklumkan kepada mereka supaya dia buka email dan jawab accept lah kita punya undangan sebagai co-teacher ataupun sebagai facilitator. Untuk student, gunakan cara yang saya tunjukkan tadi, iaitu bagaimana kita ambil kod dan kita postkan pada platform sama ada WhatsApp ataupun Telegram. Dan kita mudahkan mereka, kita berikan link kepada Google Classroom, dan nanti bila mereka buka, mereka masukkan kod, mereka akan terus menjadi peserta. Jadi, dan sebenarnya untuk Google Classroom ini, dia bukan saja boleh digunakan untuk e-pembelajaran, tapi boleh juga digunakan untuk pengurusan. Termasuklah dijadikan sebagai e-profiling kepada, kalau SIP, kepada coach-coach kita. Jadi sekian saja untuk sesi kali ini. Jadi sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung pada sesi yang berikutnya.